Hai semuanya, saya Nur Ain daripada Hijama Team. Saya membuat rawatan bekam darah bersama bapa saya secara sepenuh masa di Singapura dan kita buat di Bukit Panjang di rumah kami. Okey, saya nak ceritakan kepada anda sebab ramai yang sangka bahawa mereka itu tidak perlu melakukan rawatan bekam darah, sedangkan tubuh badan mereka itu sebenarnya sudah pun menunjukkan beberapa isyarat-isyarat yang kita boleh katakan bahaya, signal-signal ataupun tanda-tanda yang bahaya yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang sedang berlaku dalam tubuh badan mereka itu, dan ianya bukan sesuatu yang boleh kita biarkan, sebab jika dibiarkan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih teruk seperti sakit jantung, seperti stroke, darah tinggi dan sebagainya. Dan itu adalah isyarat-isyarat yang berbahaya ni kan, saya nak kongsikan kepada anda dalam video ini. Yang pertama sekali kalau orang tanya perlu ke buat bekam? Okey, yang pertama sekali ada tak anda rasa selalu sebah-sebah tangan, sebah-sebah di bahagian tubuh badan, mana-manalah, tangan ke, kaki ke atau muka ke. Jika anda dah mula rasa sebah-sebah, dan juga selain tu dalam masa yang sama juga anda sering rasa ngantuk, mudah lesu, mudah ngantuk, lemah dan ada sebah-sebah, itu menunjukkan darah anda dah mulai pekat. Sebab itu adalah petanda-petanda poor blood circulation, iaitu perjalanan darah kurang lancar. Dan perjalanan kurang lancar ni kan, poor blood circulation ni bukan sesuatu perkara yang boleh kita biarkan saja. Pasal jangan ingat poor blood circulation tu tak ada apa-apa, sebab sebelum terjadinya poor blood circulation, darah itu sudah menjadi terlalu pekat sehinggakan perjalanan darah tu lambat sebab terlalu pekat. Dan jika darah ni pekat, bila pekat dan semakin pekat dan semakin pekat, bayangkan ianya akan menyebabkan penyumbatan. Sebab darah tu pekat, lama-lama dah makin pekat kan, dia slow kan. Dia slow dan dia jadi, kenapa slow dan kenapa pekat? Okay, kita bila tengok sel-sel darah ataupun bila anda google sel darah ataupun red blood cells, anda akan lihat bahawa setiap sel-sel darah yang sihat itu dia berbentuk bulat, round, dan ianya adalah satu-satu round ataupun circle yang satu-satu dia berpecah. Kirakan dia seorang lah, dan dia mengalir dalam saluran darah tu. Dan bila mana darah kita pekat, ia telah terjadinya gumpalan darah, iaitu sel-sel darah yang bulat-bulat tu semua dia dah melekat sesama sendiri, dan melekat sehingganya ia menjadi macam satu pulau yang besar gitu. Sebab dia dah terkumpul gitu terkumpul, melekat, dan ianya jadi berat, dan dia akan menjadi slow lah untuk jalan tu. Dia slow gitu macam ibarat satu kumpulan tu dia dah berat, dia slow gitu jalan. Dan apabila dia jalan di tempat saluran darah yang sempit, ia tak dapat tembus, maka terjadinya penyumbatan kat kawasan situ. Dan apabila tersumbat, nanti pressure darah yang daripada belakang tu nak jalan, dia tak dapat jalan kan. Jadi dia paksa untuk tolak itu darah tu, sebab dia nak jalan. Jadi terpaksa dia tolak, jadi pressure tu naik. Dan jika pressure tu terlalu tinggi dan dia akan memaksa, nanti apabila dah terlalu banyak pressure dekat darah yang tersumbat itu, ia akan menyebabkan kerosakan kepada dinding-dinding saluran darah, kerana ada terjadinya paksaan untuk menolak darah itu. Dan bila ada paksaan, pressure tinggi nak tolak itu blood clot tu ataupun gumpalan darah dekat situ yang tersumbat tadi tu,
bila dah tolak paksa, nanti boleh terjadinya pecah. Sebab dia paksakan, pressure tu terlalu tinggi, jadi dia punya dinding dekat saluran darah tu boleh pecah, boleh rosak. Itu boleh menyebabkan stroke, boleh menyebabkan terjadinya sakit jantung dan sebagainya. Itu adalah dia punya kesan terhadap awalnya simptom-simptom poor blood circulation yang disebabkan oleh darah yang pekat, darah yang tidak lancar tu, dan boleh menyebabkan terkenanya stroke, darah tinggi dan juga sakit jantung kerana ada penyumbatan dekat situ. Jadi ingatlah,